Selamat petang pensyarah dan rakan-rakan, nama saya Jessie dan hari ini kumpulan kami akan membentangkan chapter 5 yaitu planning. Perancangan adalah untuk menangani ketidakpastian. Strategi pula menetapkan hala tuju dalam jangka masa yang panjang. Pengurusan strategik adalah melibatkan semua pengurus dalam strategi. Terdapat 5 langkah dalam perancangan dan pengurusan strategi. Langkah pertama ialah mewujudkan visi, misi dan nilai. Langkah kedua ialah menilai realiti semasa. Langkah ketiga ialah merangka strategi besar dan rancangan strategik, taktikal dan operasi. Langkah keempat ialah melaksanakan strategi yang dirangka dan langkah terakhir ialah mengekalkan kawalan strategi. Kepentingan perancangan dan pengurusan strategi ialah menunjukkan arah dan momentum. Kepentingan kedua ialah menggalakkan idea-idea baru. Dan kepentingan yang terakhir ialah membangunkan kelebihan yang berdaya saing dan mampan. Ini berlaku apabila organisasi mampu mendahului dalam 4 bidang, iaitu bersikap responsif kepada pelanggan, berinovasi, kualiti dan keberkesanan. Sekian, terima kasih. Selamat petang semua, nama saya Iti. Hari ini saya akan membentangkan tajuk 5.2 Fundamental of Planning. Perancangan dibuat adalah untuk menjayakan maklumat sesebuah organisasi. Dalam proses perancangan, terdapat beberapa pernyataan seperti pernyataan misi, pernyataan visi, dan pernyataan nilai. Sebab sesebuah organisasi diwujudkan dinyatakan dalam pernyataan misi. Apa yang organisasi ingin menjadi dinyatakan dalam pernyataan visi. Dan nilai-nilai yang ingin ditekankan oleh organisasi dinyatakan dalam pernyataan nilai. Daripada ini, wujudnya perancangan strategi, perancangan taktikal, dan perancangan operasi. Tujuan setiap perancangan ini adalah untuk menentukan maklumat dan pelan tindakan yang akhirnya ke arah pencapaian visi organisasi. Sekian, terima kasih. 3 jenis peringkat pengurusan. Pertama, pengurusan atasan bertanggungjawab untuk membuat keputusan ke arah organisasi secara keseluruhan. Juga menetapkan maklumat dan perancangan yang akan memberi kesan kepada organisasi. Juga tumbang kepada perancangan jangka panjang. Contoh residen. Kedua adalah pengurusan pertengahan. Bertanggungjawab untuk melaksanakan segala keputusan yang dibuat oleh pihak atasan. Contoh pengurus jabatan sumber manusia. Akhirnya pengurusan bawahan. Tumbang kepada perancangan jangka pendek atau rancangan operasi. Contoh penyelidikan tanpa yang juga memberi penekangan terhadap tugas penyelidikan kepada tugas harian. Selain itu, maklumat juga terbagi kepada 2 jenis. Pertama, maklumat jangka panjang. Dalam tempoh 3 hingga 5 tahun atau 5 hingga 10 tahun. Juga dikenali sebagai rancangan strategi, dirancang oleh pihak atasan. Seterusnya, maklumat jangka pendek. Dikenali sebagai rancangan operasi, juga dirancang oleh pihak bawahan dalam tempoh kurang daripada setahun. Akhirnya, rancangan juga terbagi kepada 2 jenis rancangan operasi dalam jangka masa yang pendek, dibentuk oleh pihak pengurusan bawahan, juga untuk mencapai maklumat rancangan kritikal yang ditetapkan. Akhirnya, pelan tindakan. Satu dokumen yang bertulis secara terperinci. Selamat petang kepada semua, nama saya Teo Jia Chen dan hari ini saya ingin membentangkan 5.4 iaitu Promoting Consistency in Goals. Ini terbagi kepada 4 iaitu Smart Goals, Management by Objective, Cascading Goal dan The Importance of Deadline. Yang pertama adalah Smart Goals. Smart Goals terbagi kepada 5. Yang pertama adalah spesifik. Sesebuah syarikat hendaklah mempunyai maklumat yang jelas. Maklumat yang jelas membolehkan pekerja-pekerja memahami apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh sesebuah syarikat. Kedua adalah measurable. Maklumat harus diukur dalam beberapa cara. Dengan ini, syarikat dapat mengetahui sejauh mana maklumat telah dicapai dan mengukur maklumat bila boleh dicapai. Ketiga adalah attainable. Maklumat haruslah boleh mencapai, tetapi yang paling penting, maklumat adalah realistik dan ia boleh dicapai. Maklumat boleh dicapai apabila masa, kemudahan dan kewangan yang mencukupi. Keempat adalah result oriented. Maklumat hendaklah berpusat dengan visi syarikat, supaya visi syarikat dapat dicapai pada masa depan. Yang kelima adalah target date. Bagi mencapai maklumat, masa sasaran perlu diadakan seperti 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Hal ini disebabkan oleh pekerja boleh memperuntukkan masa dengan sempurna.
Selain itu adalah management by objective, the 4-step process for motivating employees. Yang pertama adalah jointly set objective. Pengurus boleh membincang dan menetapkan maklumat dengan pekerja supaya dapat mencapai maklumat bersama. Oleh itu, pengurus cenderung menetapkan 3 jenis objektif, iaitu performance objektif, behavioral objektif, dan learning objektif agar mencapai maklumat syarikat. Tujuan MBO adalah untuk memotivasikan pekerja. Oleh itu, syarikat mesti menyediakan pekerja dengan faedah seperti ganjaran, pujian dan sebagainya sebagai sumbangan pekerja kepada syarikat. Di samping itu adalah cascading goals, making lower level goals align with top goals. Yang pertama adalah top management dan middle management must be committed. Berdasarkan kajian tersebut, ini telah menunjukkan bahawa apabila pengurusan atasan mempunyai komited yang tinggi, keuntungan purata dalam produktiviti adalah peratusan 56. Apabila komited yang rendah, keuntungan purata dalam produktiviti adalah peratusan 6. Maka komited sangat penting bagi sesebuah syarikat. Yang kedua adalah it is best to cascade goals. Apabila maklumat adalah bagi kepada semua organisasi, cascade goals adalah paling berkesan. Disebabkan oleh cara ini dapat membantu kerjasama antara jabatan-jabatan asing di syarikat. Yang ketiga adalah goals must cascade be linked consistently down through the organization. Ini bermakna maklumat strategik yang ditetapkan oleh pengurusan atasan akan diterjemahkan ke dalam maklumat jabatan dan akan diterjemahkan lagi kepada maklumat peribadi. Proses tersebut membantu bekerja memahami bagaimana kerja mereka memberi hasil kepada syarikat. Akhirnya adalah the importance of deadline. Deadline can help concentrate the mind. Ini membolehkan anda membuat keputusan dengan cepat dan bukannya menanggungkannya. Selain itu adalah deadline help you ignore external matters in favor of what's important. Anda boleh melakukan perkara yang penting dahulu dan bukan melakukan perkara yang tidak penting. Dan akhirnya adalah deadline provide a mechanism for giving ourselves feedback. Melalui tarikh akhir, anda boleh mengetahui tahap keupayaan anda, kemudian anda boleh belajar daripada serta memperbagikan diri secara berterusan. Ini adalah pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Selamat petang semua. Sekarang saya akan membentangkan tajuk 5.5, The Planning or Control Circle. Sebab sahaja anda membuat perancangan, bagaimanakah anda untuk memastikan anda menuju ke arah yang betul? Sebenarnya terdapat maklum balas berterusan yang dikenali sebagai kitaran perancangan dan kawalan. Kitaran perancangan atau kawalan mempunyai 2 langkah perancangan. Yang pertama adalah membuat rancangan. Nombor 2 ialah melaksanakan rancangan. Selain itu, kitaran perancangan atau kawalan juga mempunyai 2 langkah kawalan, iaitu nombor 3, kawal arah dengan membandingkan dengan keputusan rancangan itu. Dan nombor 4, kawal arah dengan mengambil tindakan pembetulan dalam 2 cara, yaitu dengan A. Membetulkan penyelewengan dalam rancangan yang sedang dijalankan, atau B. Menambah baik rancangan pada masa depan. Sekian, terima kasih. Nama saya Chu Hui Ting. Saya akan meneruskan pembentangan kami, yaitu 5.6 persediaan untuk mengurus kerjaya anda. Persediaan pertama adalah pemikiran kritis dan penyelesaian masalah. Persediaan ini adalah kecekapan untuk menganalisis situasi, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Persediaan kedua adalah orientasi pembelajaran proaktif. Orang yang proaktif akan mencari maklumat dan pengetahuan supaya mereka mengembangkan pangkalan pengetahuan mereka dan seterusnya menjadikan perancangan itu lebih berkesan. Okey, contohnya kita fokus pada 2 cara, yaitu menjadi seorang yang lebih proaktif dan juga mengamalkan fikiran terbuka dan memberhentikan pertimbangan. Okey, bagi cara menjadi seorang yang lebih proaktif ada terdapat berbagai langkah. Langkah yang pertama adalah kita lebih fokus pada cara penyelesaian daripada masalah. Langkah kedua adalah kita bergantung diri sendiri, bukanlah meminta bantuan orang lain. Langkah ketiga adalah tetapkan matlamat yang realistik dan janganlah berlebih-lebihan. Langkah keempat adalah mengambil bahagian dan menyumbang kepada perbualan pribadi dan profesional. Okey, seterusnya, persediaan ketiga untuk mengurus kerjaya anda adalah berasaskan tugas dan berfungsi. Di samping itu, persediaan keempat untuk mengurus kerjaya anda adalah memahami perniagaan. Langkah ini membolehkan kami mempertimbangkan maklumat yang lebih luas semasa merancang. Akhirnya, rangkaian. Perancangan yang berkesan adalah berdasarkan maklumat semasa industri dengan rangkaian sosial. Setakat ini, pembentangan kami sampai sini. Sekian, terima kasih.